Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahf, bermula daripada ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Zamri, Tuan Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi dalam bab yang ke-82, iaitu berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha dituduh curang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana Aisyah dikatakan tersebarnya fitnah ataupun gosip yang mengatakan bahawa Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi insyaAllah pada hari ini, pada malam ini kita akan menyebut hadis yang panjang berkaitan dengan kisah penuh apa yang berlaku, dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah sendiri dalam Bukhari dan juga Muslim ada. Okey. Kata Aisyah, menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak bermusafir, maka baginda akan melakukan undian antara isteri-isterinya.
Jadi di antara mereka siapa yang terpilih, Nabi akan membawanya bersama. Dalam satu peperangan, baginda melakukan undian. Lalu undian aku yang keluar. Maka aku yang pergi bersama dengan baginda. Yang pada ketika itu baru sahaja diwahyukan ayat hijab untuk menutup muka bagi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dibawa dan ditempatkan dalam khemah sepanjang perjalanan. Khemah ni maksudnya tuan-tuan adalah khemah yang diletakkan di atas unta. Apa kita panggil tandu kot. Ada kalau unta tu dia ada satu khemah yang tinggi, yang kemudian biasanya orang perempuan yang duduk dalam tu tak tahu pun, tak nampak pun dia. Sebab dia akan duduk dekat dalam khemah tu sahaja tanpa orang luar nampak. Maksudnya dia tertutup semualah. Orang luar nampak musafir, maka baginda akan lakukan undian antara isteri-isteri. Jadi di antara mereka siapa yang terpilih, Nabi akan membawanya bersama. Dalam satu perangan, baginda melakukan undian. Lalu undian aku yang keluar. Maka aku yang pergi bersama dengan baginda. Yang pada ketika itu baru sahaja diwahyukan ayat hijab untuk tutup muka bagi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dibawa dan ditempatkan dalam khemah sepanjang perjalanan. Khemah ni maksudnya tuan adalah khemah yang diletakkan di atas unta. Kita panggil tandu. Kalau unta tu dia ada satu khemah yang tinggi, yang kemudian biasanya orang perempuan yang duduk dalam tu tak tahu pun, tak nampak pun dia. Sebab dia duduk kat dalam khemah sahaja tanpa orang luar nampak. Dia tertutup semualah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada perangan tersebut, kami pun bergerak pulang. Ketika kami sudah hampir dengan Madinah, Rasulullah mengarahkan kami untuk berhenti rehat pada malam tersebut. Bila menjelang malam, Nabi pun cakap, kita rehatlah kat tempat ni. Maksudnya situ dah sampai, tapi sebab dah malam, kebiasaannya mereka musafir dari zaman dulu bukan macam kita tuan-tuan. Kita tidak pada mereka berjalan dekat padang pasir. Dan kebiasaannya perkara tersebut menyusahkan orang. Bila dalam ekspedisi yang ramai bersusah. Walaupun sikit pun masih juga ada bahaya. Iaitu sebab tu selalu berlaku highway robbery. Highway robbery rombakan di jalan di perjalanan. Hukuman kalau highway robbery tuan-tuan dalam Islam, siapa yang melakukan highway robbery, hukumannya dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Bukan memang rompakan melakukan sebab dia menjadi jalan tidak selamat. Jadi antara hukuman yang berat yang dikenakan pada orang yang melakukan highway robbery. Kalau dibunuh, bas bunuh je lah. Aku pun bangkit ketika mereka berhenti. Jadi biasanya kemah tersebut diangkat dan diletakkan di bawah, letak kat bawah. Jadi kata Aisyah, aku pun berjalan jauh daripada tentera. Setelah selesai keperluanku, aku kembali pulang. Mungkin kebiasaan untuk pergi qada hajat, untuk buang air. Jadi biasanya mereka perempuan biasa jauh lagi sikit supaya orang tak nampak. Setelah selesai, aku kembali pulang. Aku meraba-raba dadaku, rupanya kalung aku yang dibuat daripada batu akik itu telah jatuh. Jadi aku pun bertah balik untuk mencari kalungku. Pencarian kalung itu melewatkan aku. Waktu yang sama, orang yang membawa aku telah mengangkat kemahku dan mereka meletakkan semula di atas belakang unta tungganganku kerana menyangka aku berada di dalam kemah tersebut. Memang kami para wanita ketika itu ringan-ringan tidak dapat. Kami tidak beria makan daging. Sebaliknya hanyalah sesuap dua makanan. Ni tuan, satu sunnah isteri Nabi. Hati ni waktu tu lah. Apa dia? Mereka tidak gemuk. Dan kalau kita lihat sendiri hadis dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis meriwayatkan tentang bagaimana fizikal Nabi. Nabi ini orangnya dada dan perutnya rata, sama. Jadi maksudnya bukan orang yang buncit lah. Itu Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi juga disebutkan mereka ni ringan. Bayangkanlah, kemah tu tak rasa dah. Dia tak tahu ada tidak kat dalam. Lebih kurang sama je beratnya. Mungkin berat dia berapa? 50 kg je kan? 50 lah, 40-50 je katnya. Maka tentu tidak rasa kelainan pada berat kemah itu ketika mengangkatnya. Justru mereka terus membawa seperti biasa. Tambahan pula ketika itu aku masih lagi muda. Masih muda lagi. Mereka mengiringi unta tersebut dan meneruskan perjalanan. Sebab mereka menyangka Aisyah dah ada di dalam kemah. Aku jumpa semula kalungku, kata Aisyah. Selepas pasukan tentera sudah berlalu pergi. Aku kembali ke tempat kami berhenti. Tetapi tak ada siapa pun yang memanggil atau menjawab panggilanku. Maksudnya sampai dekat situ dah tak ada siapa. Dan di seru pun dah tak ada siapa yang menunggu. Jadi aku pergi ke tempat yang aku turun tadi. Aku berharap kesedar ketiadaanku. Lalu mereka akan mencari aku balik.
Tetapi kemudian aku rasa sangat mengantuk lalu tertidur. Ketika itu, masa ni waktu pergi tuan-tuan, Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani ditugaskan untuk mengutip apa-apa sahaja yang tercicir di belakang tentera. Kebiasaannya, ekspedisi pada zaman dahulu apabila mereka ni ekspedisi ketenteraan, akan ada seorang yang ditugaskan untuk bawa unta untuk kutip apa barang yang jatuh. Dia bukan macam kita tuan-tuan. Barang kita masuk dalam kereta, tutup bonnet, settle. Tak ada dah jatuh insya-Allah. Zaman dulu kan diikat. Ikat itu, ikat ini. Maka kebiasaannya kadang-kadang ada barang yang jatuh. Maka Safwan ni yang ditugaskan, dia akan kutip apa barang-barang yang jatuh. Dia akan jalan sangat lewat. Dia jalan seorang-seorang aja. Dan dia jalan lewat. Supaya dia nampak mana yang jatuh tu, dia akan kutip balik. Kemudian beliau perasan susuk gelap seseorang yang sedang tidur, lalu dia pun datang kepada aku. Kemudian dia terus kenal aku sebaik saja melihat aku. Ini kerana dia pernah melihat aku sebelum diwajibkan hijab. Maksudnya Safwan kenal muka Aisyah. Kenal Aisyah. Jadi apa Safwan sebut? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan Safwan. Aku pun tersedar dan aku cepat-cepat menutup mukaku dengan tudung. Dia tutup muka Aisyah sebab mula dia tak hijab kan. Bila dah ni, dia dah tertidur kan. Bila Safwan nampak lah Aisyah punya. Dia pun sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah pun tutup muka dia dengan tudung. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak bercakap, dia tak bercakap dengan aku. Walaupun sepatah. Dan aku tidak mendengar dia bercakap selain daripada lafaz istirja' tadi. Aisyah dengan Safwan sembang-sembang tak? Tak ada. Perjalanan tu jauh juga tu. Tapi tak adanya dia sembang-sembang tanya dah makan belum, apa ke, macam mana boleh tertinggal, tak ada. Langsung tak tanya. Ni bagaimana para sahabat menjaga ikhtilat. Dia jaga pergaulan. Ini sangat kurang tuan-tuan pada zaman sekarang. Kita tanya dekat office, selalu tak kita nyembang dengan kawan perempuan dan sembang-sembang benda yang kadang-kadang tak ada keperluan. Ni antara benda yang kena jaga sebenarnya. Ada perkara yang berkaitan dengan kerja boleh sembang, tapi mana-mana yang cerita-cerita personal, kadang-kadang aku ni ada masalah lah dengan suami. Yang dia ni pula, aku pun sebenarnya ada masalah dengan isteri. Oh ya ke, isteri kau buat macam ni ke? Itulah aku pun gini. Habislah. Maka dia akan wujud benda lain. Lihat bagaimana isteri Nabi dan para sahabat Nabi jaga pergaulannya. Langsung tak ada sembang apa, langsung tak ada. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, tu je satu dia sebut. Dia terkejut, dia sebut innalillah. Aisyah pun kata Aisyah, Safwan menghentikan tunggangannya, mendudukkan tunggangannya tadi, dan aku naik unta tersebut. Selepas itu dia pun berdiri semula sambil menuntun unta yang aku naiki sehingga kami dapat bertemu semula dengan pasukan tentera yang berhenti rehat ketika siang memuncak. Maksudnya dia gerak pagi itu tentera dah gerak. Jadi bila dah tengah hari tu tentera dah berhenti, maka dia baru sampai. Lalu kata Aisyah, binasalah orang yang binasa dalam perkara ini, dalam isu aku ini. Maksudnya dia menyebut celakalah orang yang celaka ni. Siapa dia? Sebenarnya orang yang merencanakan cerita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat nama ni tuan-tuan. Siapa nama dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ni kita panggil sebagai ketua munafik. Dia tak ada persatuan pun. Tak ada persatuan munafik kat Madinah tu. Tapi kita kata yang paling teruk perangainya ni lah. Antara yang jelas dia ni munafik. Ni Abdullah bin Ubay. Banyaklah benda-benda lain yang dia lakukan. Bila dalam peperangan, bila pulang tu dia kata la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Ada Abdullah bin Ubay. Dia cakap apa? Yang mulia itu kita lah. Yang hina itu Nabi dengan para sahabat lah. Ada dia sebut. Yang ni ada dalam surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan baca surah Munafiqun, ada sebut pasal sifat orang munafik, bagaimana mereka ni. Cakap dia hebat sampai orang dengar macam sangat-sangat kagum dengan perkataan dia. Bila dia cakap ni semuanya macam terror juga, betul juga.
Tapi ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka ni cuma seperti kayu yang bersandar. Bila-bila masa je boleh jatuh. Cakap hebat, sembang kemah, kata orang utara kan. Sembang kemah, tapi tak boleh pakai. Ni orang munafik. Kata Aisyah lagi, kami pun tiba di Madinah. Ketika sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sebulan sakit. Pada masa itu, dalam sebulan tu, orang ramai mula terpengaruh dengan kata-kata penyebar tuduhan palsu tu. Ya, dalam okey. Orang ramai mula terpengaruh dengan kata-kata penyebar tuduhan palsu. Sementara aku tak tahu apa pun. Sebab Aisyah ni dia tak banyak berjalan lah sebab dia sakit. Sebulan dia sakit. Maka dia banyak duduk dekat rumah. Satu-satunya perkara yang aku rasa pelik, aku rasa sangsi, aku rasa macam ada benda yang tak kena. Kerana sepanjang aku sakit, aku tidak merasai kelembutan Nabi yang biasa aku rasa ketika aku sakit sebelum ni. Ni tuan-tuan. Benda yang kita kena ambil. Apa dia? Nabi SAW, isteri dia rasa dia ni sangat lembut sewaktu isterinya sakit. Kita pula macam mana? Bukan kita lah. Sebahagian orang lah kan. Bini sakit tak sakit, anak aku tak reti urus lah. Macam mana pun bini kat lah yang kena. Dalam demam-demam, dah kena sampai 39 tu. Isteri jugalah yang bangun pergi gosok baju anak, yang urus anak. Tak ada. Sepatutnya ikut bagaimana Nabi SAW. Waktu isteri sedang sakit, Nabi kata Aisyah, aku rasa kelembutan dia. Rasa Nabi sangat lembut dengan aku. Tapi dalam kes ni, kata Aisyah, aku tak merasai kelembutan Nabi yang biasa aku rasa ketika aku sakit sebelum ini. Baginda hanya datang, memberi salam, kemudian bertanya, macam mana keadaan awak? Itu sahaja. Maka itu menjadikan aku rasa pelik, kata Aisyah. Aku tidak sedar langsung fitnah itu sehingga aku keluar pada satu hari ketika keadaanku dah semakin pulih. Bila Aisyah dah mula rasa macam dah sehat sikit, Aisyah keluar. Ummu Mistah. Okey, Ummu Mistah ni macam keluarga kepada Aisyah juga. Keluar bersama aku ke tempat kami biasa membuang hajat. Kami tidak keluar kecuali malam-malam sahaja. Hal ini sebelum kami membuat penghadang dekat dengan rumah-rumah kami. Ketika itu kami masih suka mengikuti cara Arab yang terdahulu, iaitu masih lagi tak selesa untuk qada hajat di tempat yang berpenghadang dekat dengan rumah-rumah kami. Ni style orang Melayu zaman dulu, tuan-tuan. Orang Melayu zaman dulu kan toilet dia kat mana? Jauh belakang sana tu. Jadi kalau orang zaman ni, mereka biasa keluar, pergi ke padang pasir. Cari tempat yang ada macam ni. Slope tu, kadang-kadang ada naik turun kan. Dia akan pergi dekat yang tempat yang turun bawah, so orang tak nampak. Dia pergi tempat yang jauh. Biasanya dia akan dengan teman. Dia pergi teman-teman lah. Macam tu. Kalau saya dulu pernah jugalah. Sebab rumah nenek dulu dekat Johor, Nang Camya. Rumah kat situ, toilet dekat belakang nun. Dekat parking nun. Jadi bila tengah-tengah malam, tuan-tuan, memang menangislah nak pergi toilet sebab takutlah. Takut hantu apa kan. Habislah. Memang minta tolong lah seorang teman. Baik. Kemudian, aku pun pergi bersama dengan Ummu Mistah. Kata Aisyah tadi. Ummu Mistah ni adalah anak perempuan Abu Ruhum bin Muttalib bin Abdul Manaf. Ibunya pula anak Sakhar bin Amir, emak saudara Abu Bakar. Jadi dia ni, siapa nama? Ummu Mistah ni adalah sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bapa kepada Abu Bakar ni siapa? Ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anak dia Mistah bin Uthathah bin Abbad bin Muttalib. Anak dia Mistah. Selesai daripada qada hajat tadi, kami pun berjalan pulang ke rumah. Tiba-tiba dia terpijak kain dia. Ummu Mistah terpijak kain dia. Ketika itu, Ummu Mistah kata apa? Celakalah Mistah.
celakalah Mistah. Dia mencelakakan anak dia sendiri. Lalu kata Aisyah, teruk betul apa yang kau cakap ni. Patut ke kau nak kutuk orang yang ikut perang Badar? Mistah ni siapa? Ahlul Badar. Orang yang mengikuti perang Badar. Maksudnya hebat lah. Bukan calang-calang. Ahlul Badar ni jamin syurga, tuan-tuan. Ahlul Badar jamin syurga. Memang confirm syurga siapa yang menyertai peperangan Badar. Tiba-tiba Ummu Mistah ni cakap macam tu. Celakalah Mistah. Jadi Ummu Mistah pun kata, aduhai kamu ni, kamu tak dengar ke apa yang dia cakap sebelum ni? Lalu kata Aisyah, apa yang dia kata? Lalu masa itulah baru Ummu Mistah sebut apa yang berlaku, fitnah yang ada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Menyebutlah tentang kata-kata penyebar tuduhan tu. Maka selepas itu sakit aku bertambah parah, kata Aisyah. Yalah, makin terkejutlah bila kena macam tu. Ketika itu aku sudah kembali ke rumah. Rasulullah masuk bertemu dengan aku. Baginda pun memberi salam dan bertanya, macam mana keadaan awak? Nabi tanya tu je. Nabi tak nampak kelembutan dia macam biasa. Lalu kata Aisyah, bolehkah izinkan saya untuk pulang ke rumah mak ayah saya? Waktu itu aku ingin mencari kepastian berita tersebut daripada ibu bapa aku, kata Aisyah. Dia nak tahulah betul ke tidak apa benda yang berlaku ni. Rasulullah pun mengizinkan. Kemudian aku pun bertemu dengan mak ayah aku. Aisyah bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apa yang orang sedang perkatakan sekarang ni? Apa benda yang mereka sedang sebut sekarang ni? Apa dia? Ibu dia pun menjawab, wahai anakku, janganlah engkau susah-susahkan diri kau. Jarang perempuan yang bermadu ni, kemudian suaminya lebih sayang kat dia, dan orang lain akan banyak mengata dia. Maksudnya dia nak kata, biasalah sebab engkau ni, suami engkau sayang kau lebih, maka orang lain pun banyak mengata engkau lah. Tu je sebenarnya, kata mak dia. Aku pun berkata, subhanallah, banyak betul orang ramai sedang bercakap tentang perkara ini. Bila waktu malam itu, Aisyah menangis sampai ke pagi, sehingga kering air matanya. Kata Aisyah, aku langsung tak boleh tidur. Pagi tu pun aku masih menangis. Yalah tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba kena tuduh berzina. Waktu tu ayat zina belum ada lagi tuan-tuan. Belum ada ayat qazaf. Ayat qazaf ni apa dia? Siapa yang menuduh orang berzina kena sebat berapa kali? 80 kali sebatan. Waktu tu belum ada lagi. Jadi tak ada apa-apa. Tak tahu nak urus macam mana. Dan waktu tu pun Rasulullah tak tahu, tak ada seolah-olah macam cakap, tak adalah Aisyah buat macam tu, tak. Rasulullah buat apa? Rasulullah pun 2-3. Kita tengok kat seterusnya apa dia. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib dan juga Usamah bin Zaid. Ketika itu wahyu belum turun, untuk berbincang dengan mereka berdua tentang kemungkinan untuk menceraikan isterinya. Usamah memberi pandangan atas dasar dia yakin bahawa isteri baginda bersih dan juga setia. Ni Usamah bin Zaid, dia punya cadangan dia apa? Wahai Rasulullah, isteri engkau tu, Aisyah tu, tidaklah kami kenalinya demi Allah melainkan yang baik-baiknya, kata Usamah. Ali pula kata apa? Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Ramai lagi perempuan selain daripada dia. Cuba tanya kepada hamba perempuan dia, iaitu hamba perempuan Aisyah. Pasti dia akan bercakap jujur dengan kau. Maka waktu tu Rasulullah pun panggil Barirah. Barirah ni hamba kepada Aisyah. Rasulullah pun tanya, wahai Barirah, ada tak engkau lihat perkara yang meragukan tentang Aisyah? Barirah pun jawab, tak ada. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, tak ada satu pun yang aku tengok yang nampak lekeh pada diri Aisyah ni, melainkan dia ni orang yang terlalu muda. Kata Barirah, pernah sekali dia tertidur ketika menjaga adunan roti, lalu datang seekor haiwan belaan makan adunan tu. Maksudnya muda, jadi jaga-jaga tertidur. Bila tertidur, haiwan datang makan. Jadi itu je lah dia kata, yang aku nampak tu je. Yang lain aku tak nampak apa-apa keburukan pada Aisyah. Selepas itu,
Rasulullah pun naik ke atas mimbar. Baginda menuntut penjelasan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah bersabda ketika berada di atas mimbar, wahai sekalian orang Islam, siapa yang sudi pergi menuntut penjelasan daripada seseorang yang aku dapat tahu dialah yang menyakiti isteriku. Demi Allah, aku tidak tahu pun tentang isteriku melainkan yang baik-baik sahaja. Sungguh, mereka juga mencela seorang lelaki. Siapa dia lelaki ni? Safwan lah. Merujuk kepada Safwan tadi. Yang aku tidak kenalinya melainkan yang baik-baik sahaja, kata Nabi. Dia juga tidak pernah menemui isteri aku melainkan dalam keadaan bersama dengan aku. Lalu Sa'ad bin Mu'az pun bangun dan berkata, wahai Rasulullah, biar aku pergi menuntut penjelasan daripadanya. Jika dia daripada kalangan Aus, kami panggal sahaja lehernya. Kalau dia daripada kalangan Khazraj, saudara kami, orang Madinah, dia ada dua suku. Satu Aus, satu Khazraj. Jadi kedua-dua ni masuk Islam. Tapi kemudian mereka menjadi Ansar. Aus dan Khazraj. Dua suku ni. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az tadi, arahkan kami apa sahaja, pasti kami akan laksanakan. Tiba-tiba Sa'ad bin Ubadah pula bangun. Dia adalah ketua suku Khazraj. Dia ni seorang yang soleh, tetapi ketika itu dia terbau-bau dengan sikap kesukuan. Masih ada lagi rasa macam kena bela suku ni lah, Asabiyah ni masih ada lagi lah. Jadi dia pun cakap kepada Sa'ad bin Mu'az, pembohong, demi Allah, engkau tidak boleh membunuhnya dan tak mampu pun nak membunuhnya. Jadi dia bela lah, mana boleh kau nak bunuh orang ni. Dia sebab masih ada rasa kesukuan tu. Lalu Usaid bin Hudayr pun bangun, sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az. Berkata, engkau lah yang bohong. Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh engkau munafik. Engkau membela puak munafik. Biarlah. Ni bahayanya apa dia, tuan-tuan? Main politik kepartian. Ataupun politik kesukuan. Sembang aku Melayu. Yang ni Cina. Sembang dia apa? Yang ni parti ni. Yang ni parti ni. Engkau lah yang ni. Habislah. Benda ni rupanya terjadi pada zaman Nabi. Walaupun kepada sahabat-sahabat yang hebat. Ni semua sahabat ni sahabat hebat ni, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Ubadah. Bukan calang-calang orang. Tapi kadang-kadang terlepas juga sikap kepartian sedikit tu. Apa nama? Sikap asabiyah. Maka bertelagalah suku Aus dan Khazraj sehingga mereka berkira-kira hendak berperang. Sedangkan Rasulullah masih berdiri di atas mimbar. Rasulullah pun tak henti-henti menenangkan mereka sehingga akhirnya mereka semua diam. Lalu baginda pun diam juga. Aku pula menangis sepanjang hari, kata Aisyah, sehingga tidak keluar lagi air mata. Malah aku tak boleh tidur. Malam itu aku masih menangis, meskipun tidak berair mata dan tak boleh tidur langsung. Ibu bapaku bimbang, hatiku akan pecah kerana menangis. Sebab risau tengok keadaan Aisyah. Maka ketika ibu bapaku duduk dekat dengan aku yang sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan Ansar minta izin untuk berjumpa dengan aku. Aku pun mengizinkannya dan dia duduk lalu menangis bersama dengan aku. Ini pentingnya sahabat yang menangis bersama. Ada kawan-kawan yang begini rupanya. Baik ada kawan begini. Dalam keadaan kami begitu, kata Aisyah, tiba-tiba Rasulullah masuk. Baginda duduk tapi tidak duduk dekat dengan aku. Sebagaimana sejak berlaku desas-desus tentangku. Jadi Aisyah, Nabi ni biasanya kalau jumpa isteri mesti duduk dekat. Nabi pegang, Nabi usap. Tapi tak melakukan sedemikian. Ketika itu sudah sebulan berlalu. Tapi masih lagi belum ada wahyu. Rasulullah mengucapkan syahadah semasa duduk. Kemudian Rasulullah sebut, wahai Aisyah, sampai berita kepada saya bahawa awak telah melakukan sekian dan sekian. Jika betul awak bersih, maka pasti Allah akan membersihkan engkau. Tetapi jika awak terjerumus dengan dosa tersebut, maka mohonlah keampunan daripada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sungguh, apabila seorang hamba itu mengakui dosanya lalu bertaubat, pasti Allah menerima taubatnya. Bila Rasulullah selesai berkata-kata, terus air mata aku mengering, kata Aisyah. Sehingga setitis pun aku tak rasa nak keluar dah. Aku terus katakan kepada ayahku, jawablah kepada Rasulullah untuk pihak aku. Abu Bakar kata apa? Aku pun tak tahu apa yang aku nak sebut pada Rasulullah. Kemudian aku katakan kepada ibuku, jawablah kepada Rasulullah untuk pihak saya. Ibu dia pun sebut,
Ibu pun tak tahu apa yang nak ibu beritahu kepada Rasulullah. Ketika itu aku masih sangat muda. Aku belum banyak membaca Al-Quran. Aku pun berkata, sungguh saya tahu yang kamu semua sudah dengar perkara ini. Sampaikan masuk ke dalam hati kamu dan kamu percaya perkara ni. Kata Aisyah. Kalau saya katakan saya bersih, saya sebut yang saya ni bersih, kata Aisyah, Allah tahu. Dan Allah tahu yang saya ni memang bersih. Kamu semua pasti tak akan percayakan saya. Dan kalau saya mengaku pula, walhal Allah tahu bahawa saya ni bersih, kamu pasti akan percaya juga. Maksudnya sebab apa? Sebab kesangsian tu dah masuk ke dalam hati seseorang. Maka kalau dia tak mengaku macam mana pun orang tak percaya. Tapi kalau dia mengaku walaupun sebenarnya dia nipu, orang akan percaya. Saya tidak temukan satu perumpamaan pun tentang hal ini, melainkan seperti ayah Nabi Yusuf sewaktu baginda berkata, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Iaitu ketika ayah Nabi Yusuf, siapa dia ayah Nabi Yusuf? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub apabila anak-anaknya berkomplot untuk membuang Nabi Yusuf, dan kemudian dia kata Nabi Yusuf dimakan serigala, apa perkataan Nabi Yaqub? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah. Bersabar itu adalah secantik-cantik perkara. Allah lah yang tempat meminta tolong daripada segala perkara yang kamu sifatkan. Jadi Aisyah, tuan-tuan, ini satu perkara yang kita tengok juga. Aisyah kata, aku masih muda, aku tak banyak baca Al-Quran, belum banyak hafal. Dalam tak banyak tu dia hafal surah Yusuf. Surah Yusuf berapa muka surat, tuan-tuan? 10 ke 11 muka surat. Kita punya tak banyak hafal Al-Quran tu berapa muka surat? Fatihah, 3 kul, Inna a'toina. Cukup lah. Kita ulang ni aja. Kan? Kita punya level tak hafal. Dia punya level tak hafal, dia hafal surah Yusuf. Waktu dia kata, aku masih muda, aku belum banyak baca Al-Quran. Maksudnya jauh sangat level kita dengan para sahabat Nabi SAW. Selepas itu, aku beredar dan berbaring di katil aku. Ketika itu, apa yang aku tahu ialah diri aku ni bersih. Dan aku yakin bahawa Allah pasti akan membersihkan aku. Tetapi aku tidak terfikir pun akan turun wahyu yang berkaitan dengan isuku ni. Aku rasa remeh sangat untuk Allah berbicara melalui wahyu yang dibaca tentang isu aku. Apa yang aku harapkan ialah Rasulullah bermimpi menunjukkan Allah membersihkan aku. Cukuplah kalau Nabi mimpi, sebab mimpi para Nabi ni, mimpi yang ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Dia bukan macam mimpi kita. Kita mimpi ni banyak bohong je. Sebab apa? Sebab kita pun bukanlah orang yang soleh kan. Jadi mimpi kita banyak, masa mimpi dapat duit, maknanya sebenarnya tengah tak ada duit. Sebab tu banyak mimpi, dapat duit lah. Kan? Macam tu. Jadi mimpi para Nabi, mimpi mereka mimpi yang benar. Jadi harapan Aisyah, aku cuma mengharapkan kalau Nabi mimpi, ada diberikan mimpi oleh Allah, membersihkan aku daripada tuduhan ni. Cukup dah lah. Demi Allah, kata Aisyah, belum sempat baginda berganjak daripada tempat duduk tu, dan tak ada seorang pun ahli keluarga yang tadi dekat dalam rumah tu, belum sempat semuanya keluar, tak ada sesiapa keluar, tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menerimanya seperti mana kebiasaannya, iaitu orang yang sedang demam panas, bercucuran keringatnya. Walhal ketika itu musim sejuk. Betapa beratnya wahyu yang turun kepada baginda. Wahyu ni turun kepada Nabi bermacam cara. Kadang-kadang daripada segi Jibril datang mengajarkan kepada Nabi. Itu cara paling mudah, kata Nabi. Yang susah adalah apabila dia datang seperti bunyi loceng yang sangat kuat, dan kadang-kadang seperti kena demam panas dan sampai berpeluh-peluh. Peluh sangat, sangat-sangat peluh. Itu antara wahyu yang, cara wahyu turun kepada Nabi SAW. Setelah selesai turunnya wahyu, baginda pun kembali ceria. Perkataan pertama yang Rasulullah sebut kepadaku, bergembiralah wahai Aisyah. Ketahuilah bahawa Allah telah membersihkan awak. Ibu aku pun berkata, bangun, pergilah dekat dengan Rasulullah. Lalu aku pun cakap, kata Aisyah pada, saya tak mahu berjumpa dengannya. Dan saya tidak akan puji sesiapa pun selain daripada Allah. Kerana dialah yang menurunkan ayat yang membersihkan saya. Jadinya apa dia? Aisyah masih merajuk lah. Sebab dia tak puas hati kenapa Nabi tak percayakan dia, kenapa Nabi sangsi kepada dia.
Dan ini perkara yang biasa dilalui oleh pasangan suami isteri. Alang Nabi pun kena macam tu tuan-tuan, kena boykot dengan isteri kejap kan. Ketika itu turunlah ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita yang amat dusta itu adalah segolongan daripada kalangan kalian. Sampailah ayat 10 daripada surah An-Nur. Surah An-Nur tu Allah turunkan ayat tu membersihkan Aisyah daripada tuduhan jahat tersebut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang sebelum ini memberi nafkah kepada Mistah kerana hubungan kekeluargaan dan juga kefakiran Mistah. Ingat Mistah tadi? Mistah ni kan yang Mistah yang ikut dengan Aisyah tadi kan? Jadi Mistah ni Abu Bakar selalu bagi dia allowance. Tolong sebab dia ni keluarga dan juga dia ni miskin. Jadi Abu Bakar pun kata apa? Kita azan. Bismillah, alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Okey, 10 ayat turun daripada ayat 11 tadi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kemudian sampailah ke ayat 21. Jadi ada ayat-ayat memang 10 ayat tu membersihkan tuduhan ke atas Aisyah. Contohnya Allah sebut dalam ayat ayat 15, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Sewaktu kalian menyebut dengan lidah-lidah kalian dan menyebutnya dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tak ada ilmu tentangnya dan kalian menyangka perkara itu kecil sedangkan di sisi Allah perkara tersebut sangat besar. Apa dia? Tuduhan ke atas perempuan yang beriman, yang soleh, yang solehah, yang menjaga dirinya, menuduh dia berzina. Dan juga banyak lagi lah benda-benda yang lain yang kita boleh kaitkan. Apa-apa benda yang kita sangka kecil di sisi, kita nampak kecil, tapi di sisi Allah sebenarnya benda itu sangat besar. Dosa-dosa yang lain. Jadinya, kemudian, Abu Bakar As-Siddiq tadi dia kata apa? Demi Allah, aku tak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah. Sampai bila-bila. Selepas apa yang dia sebut tentang Aisyah. Maksudnya bila dia ingat balik, Mistah ni antara orang yang menyebarkan, yang sebut, yang bersetuju dengan bahawa Aisyah telah berzina dengan Safwan. Jadi, Abu Bakar tadi apa? Aku tak nak bagi dah. Tak nak tolong lagi lah. Tak nak bagi lawan lagi lah. Kemudian Allah turunkan pula ayat. Ayat yang ke-22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang berharta ni yang lapang hidupnya dalam kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang itu. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampunkan dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kata lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku sangat suka seandainya Allah mengampuni aku. Maka Abu Bakar pun kembali memberi nafkah kepada Mistah seperti sebelumnya. Dan kata Abu Bakar lagi, aku tidak akan berhenti memberinya nafkah sampai bila-bila. Ni satu sifat yang sangat-sangat terpuji tuan-tuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Orang mengata anak dia, yang kata ni siapa? Keluarga terdekat juga. Anak kepada sepupu dia. Tiba-tiba orang tu kata, padahal dia ni dah bagi pertolongan banyak ni. Bagi allowance bulanan ke apa kan? Bagi nafkah. Tiba-tiba orang tu boleh kata apa? Yang anaknya berzina. Maka dia pun, aku pun tak nak bagi nafkah lah sampai bila-bila. Tiba-tiba turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Berlapanglah dan maafkanlah. Lupakanlah kesalahan orang tu. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampunkan dosa kamu? Abu Bakar boleh buat apa? Bukan sekadar maafkan, sambung bagi allowance. Hebat tak hebat tuan-tuan? Kalau kita level kita agaknya, tak apalah saya maafkan je lah. Tapi bab allowance tu tak sambung dah lah.
Tak bagi dah lah nafkah tu. Cukuplah sampai sini. Mungkin tu kita lah kot. Ni tak. Hebat. Dia boleh beri lagi dan aku akan beri sampai bila-bila, kata Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah juga pernah bertanya kepada Zainab binti Jahash tentang hal ini. Kata Nabi, wahai Zainab, apa yang kau tahu? Apa pandangan awak? Jawab Zainab, wahai Rasulullah, saya menjaga pendengaran dan penglihatan saya. Demi Allah, saya tak tahu apa pun melainkan yang baik-baik sahaja daripada Aisyah. Padahal dialah satu-satunya isteri Nabi yang mana orang melihatnya lebih mulia daripada aku. Tapi Allah menjaganya dengan kewarakan. Sementara itu, saudaranya Hamnah binti Jahash terjerumus kerana membela saudaranya sehingga dia celaka bersama orang yang celaka. Okey, dia cerita macam ni. Zainab dengan Aisyah, dia macam bersaing. Orang nampak Zainab ni pun hebat juga. Maka orang pun biasanya bila mereka berdua ni rival, nak mendapatkan cinta Rasulullah lebih, maka biasanya apa orang akan buat? Bila adanya berita-berita buruk, maka orang ni akan buat apa? Tambah perencah, bersetuju dengan berita-berita buruk tu. Tapi Zainab binti Jahash, Allah jaga dia. Dia walaupun dia bersaing dengan Aisyah, tapi bila Rasulullah tanya, apa pandangan kau? Aku tak dengar daripada, aku cuma mendengar perkara yang baik-baik sahaja daripada Aisyah. Aku tak dengar benda-benda yang buruk. Maka dia sebut perkara yang benar. Ni persaingan secara sehat. Ni yang perlu ada. Pada siapa? Pada orang-orang politik kita kot. Persaingan secara sehat. Mana-mana yang tak benar, maka kita tak akan mudah-mudah je nak kaitkan dengan satu isu dengan isu tu dan isu ini. Hebatlah bagaimana Zainab binti Jahash menjaga pendengaran dan penglihatannya, padahal dia waktu tu dia boleh ambil kesempatan. Dalam kes tu boleh burukkan Aisyah, tapi dia tak melakukan perkara tersebut. Maka begitulah tuan-tuan, bagaimana kisah yang ni dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, kisah yang panjang. Kita cerita ni daripada awal tadi, lebih setengah jam lah nak habiskan hadis ni. Hadis ni memang panjang. Ni saya tak baca dia punya matan dia. Saya baca translation je. Tak baca pun dia punya bahasa Arab dia. Jadi banyak sangat pengajaran yang baik yang kita boleh ambil daripada kisah ini. InsyaAllah dalam minggu depan nanti kita akan tengok ada beberapa lain, siapa yang buat cerita, siapa yang percaya dengan cerita ni, bagaimana bagaimana Aisyah layan mereka, orang yang percaya dengan kisah-kisah ni, macam mana selepas tu bagaimana mereka Aisyah layan mereka ni. Jadi mudah-mudahan yang pertama tuan-tuan, janganlah kita mudah percaya dengan gosip. Ini antara perkara yang perlu kita ambil. Sebab hukumnya adalah qadhaf, especially apabila tuduhan berzina. Contohnya dulu pernah berlaku. Adanya konon-konon video yang ahli politik ni, kononnya dia melakukan hubungan dengan orang ni dan orang itu. Dan tersebarlah videonya. Dan kemudian orang pun cakap, aku tengok perut dia sama tu. Aku rasa dia lah tu. Ni qadhaf tuan-tuan. Tuduhan qadhaf sebat 80 kali. Hanya seorang sahaja yang dibenarkan untuk menuduh perempuan berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Nak tuduh perempuan berzina mesti bawa 4 orang saksi. Hanya satu kes sahaja yang tak perlu bawa 4 orang saksi. Siapa dia? Suami tuduh isteri berzina. Dia tak perlu bawa 4 orang saksi. Dia cuma perlu bersumpah 4 kali. Yang ni pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dia bersumpah 4 kali, cakap isteri aku berzina. Isteri dia pula bersumpah 4 kali mengatakan dia tak melakukannya. Jadi bila dapat anak, anak tu dibinkan dengan siapa? Dengan mak. Tak binkan dengan bapak tu. Sebab waktu tu bapak tu dah meragui zuriat tu hasil daripada benih dia ataupun tidak. Yang ni ada. Tapi selain daripada tu, tuduhan zina mesti bawa 4 orang saksi. Tak pernah berlaku lagi dalam kes boleh dibawa 4 orang saksi ni. Maksudnya 4 orang nampak ada orang sedang berzina. Tak ada. Tak ada langsung. Yang ada adalah kebiasaannya mereka sendiri yang mengaku. Kebiasaannya mereka mengaku yang mereka berzina. Contohnya Ma'is, sahabat Nabi, dia datang kepada Nabi, dia kata aku berzina. 4 kali dia mengaku ke atas diri dia sendiri. Nabi suruh balik dulu mula. Lepas tu sampai 4 kali, kemudian barulah dijalankan hukuman. Perempuan pun ada seorang enggak? Perempuan Al-Ghamadiyah nama dia. Dia bukan nama lah, daripada Al-Ghamadiyah. Dia direjam.
direjam sampai mati. Ada juga kes tu. Okey, jadi kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan ada perkara-perkara yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada menuduh orang lain dengan perkara-perkara yang tidak benar. Jauhkan kita daripada termasuk dalam golongan orang yang suka dengan gosip. Menjauhkan kita daripada melakukan dosa-dosa mulut, penglihatan tangan dan sebagainya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.